cikgu-cikgu, guru-guru ajarlah. Sebab apa? Saya nak beritahu ibu bapa sebenarnya dia tak tercakap, cuma dia terhutang budi dengan jasa baik guru mendidik anak. Sebab sekolah rendah adalah sekolah, mungkin ada yang cakap kan, ada yang cakap awak kerja mana, cikgu sekolah rendah je. Tolonglah jangan guna perkataan je tu lagi. Sebab pendidikan di sekolah rendah adalah pendidikan yang paling kritikal bagi membentuk dia sebelum dia pergi ke sekolah menengah. Sekolah menengah tu cikgu tu dapat yang dah elok kena polish dah kat sekolah rendah. Dia tinggal nak bagi aja. Di sini belum boleh bagi terus. Kena kes semua, beratur, tangan angkat, tangan jatuh. Beratur. Macam cikgu tu kan. Bagus cikgu tadi. Aku nak pergi toilet pun dia bangun. Bangun serak tapi. Silakan. Bagus cikgu-cikgu. Duduk dalam gelap, aku tak tahu pula ada orang kat situ. Jadi makna kata cikgu mainkan peranan. So apa saya cakap macam tu? Saya pernah jadi guru. Bila saya jadi guru, saya pernah jadi guru dulu. Mula-mula di Sekolah Menengah Jalan Lup, atau sekarang namanya Sekolah Menengah Bukit Mewah di Rahang. Saya jadi guru ganti. Guru ganti Cikgu Kalaimani, dia bagi khusus kenaikan pangkat 3 minggu. Lepas tu ganti Cikgu Raihana, cuti bersalin 2 minggu. Sebab apa? 2 minggu patutnya dah masuk, dia tambah lagi 2 minggu. Saya ganti dia 2 minggu, sekolah petang. Lepas tu saya naik pangkat GSTT, Guru Sandaran Tidak Terlatih, SPM, dengan gaji 494.50 sen. Saya mengajar di SRJKC Pehua Seremban, depan Chinese Maternity Hospital. Tapi selepas 6-7 bulan saya jadi guru sandaran, saya angkat tangan, saya kata saya tak boleh jadi cikgu, saya surrender. Sebab bukan jadi cikgu tak bagus, tapi saya tidak sebagus guru-guru yang ada. Saya tak sebagus tu. Kalau saya terus jadi guru, tak tahulah berapa ramai anak-anak yang terkorban, terbunuh di tangan saya. Aku tengok budak ni menyaut pun aku tak sabar tadi. Tak adalah. Saya memang masa mengajar tu, kita ni expectation kita ni macam kita. Memang tak boleh lah. Mengajar anak mengaji pun tu sebab kadang kita kena hantar ke ustaz lain. Sebab kita mengajar, kita nak macam kita, memang tak dapat lah. Kan? Memang tak dapat. Anak-anak sekarang tak lah lain. Kita dulu mukadam, dia ikrah. Abatan saja. Khodan taruh. Kita dulu dan alif bawahi depan guru. Tapi itu sebab orang dulu kenal guru. Kan? Bacanya lancar. Kan? Darjah 1, darjah 2 dah khatam Quran. Berlubang Quran tu pakai penunjuk ngaji yang beri landak, tembus sampai pusat belakang. Dulu tu saya kata, saya tidak sehebat guru-guru yang ada. Teruskan mainkan peranan didik anak-anak. Jadi apabila semua mainkan peranan, maka itulah caranya untuk kita membentuk hubungan. Dan bila kata Nabi ajar macam mana, Nabi ajar kita tentang konsep persaudaraan dalam Islam. Persahabatan ni persaudaraan. Yang Nabi ajar adalah dengan cara, Nabi kata ada 2 standard persaudaraan dalam Islam. Yang pertamanya ihsan, iaitu mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. Bila guru mengajar, guru akan lebihkan kepentingan anak orang lain daripada anak dia sendiri kadang-kadang. Melainkan anak dia kat sekolah yang sama. Kalau anak dia sekolah yang sama pun dia tak dapat mengajar anak dia. Cikgu lain dia mengajar anak dia. Berapa banyak subjek. Itu sebabnya dalam konsep tu utamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Macam tu juga lah dengan mak ayah. Mak ayah hantar bila ni, walaupun kita tengok keadaan, tiba-tiba nak buat program ni kena bayar tak mak ayah? Tak kena bayar. Ada minta sumbangan? Ada juga. Minta sumbangan. Jadi masa tu mak ayah yang ikhlas bagi. Yang boleh bagi lebih. Sebab apa? Sebab dia fikirkan kepentingan umum. Bukan untuk anak dia saja, tapi untuk kebanyakan, untuk semua sekali. Itu sebab mainkan peranan masing-masing. Konsep yang pertama, iaitu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan isteri. Yang kedua yang Nabi ajar adalah tentang salamatus sadri, berlapang
berlapang dada. Kita keluar duit bukan expect mesti kita dapat perfect, tapi kita keluarkan duit, adalah kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripada sumbangan tu apabila digabung jalinkan dengan semua sumbangan yang ada. Malam ni sumbangan tak adalah ni sangat, tapi alhamdulillah dapatlah melaksanakan program dengan baik, kan? Kalau ikutkan sumbangan tu kita cadang nak buat bumbung kata tu, tapi tak sempat. Itu yang duduk tu open grand stand, kan, duduk dekat luar tu nak, kan? Yang sebenarnya alasan tak nak bersela, sudahlah, 2 tahun. Jadi apa pun mainkan peranan masing-masing. Salam mata satu berlapang dada. Apa yang aku sumbangkan, mudah-mudahan ada kebaikan. Kita pun tak semestinya dapat kebaikan pada masa yang sama, tapi mungkin pada masa yang akan datang. Anak-anak bakal menduduki peperiksaan UPKK, kan? Yang mana peperiksaan ini adalah yang terpenting selepas pupusnya UPSR. Dan benda ni akan menilai pengetahuan agama anak-anak kita. Anak-anak kita ada yang tuition secara online, ada yang tuition di sekolah, ada yang buat bengkel dan sebagainya. Besar harapan kita, tapi berlapang dada sebab kita yakin guru-guru dah buat terbaik. Kita pun dah bagi dah galakan pada anak-anak kita untuk buat yang terbaik. Jadi mudah-mudahan dengan penerapan nilai-nilai yang baik dan nilai agama yang kita buat, termasuklah apa yang kita usahakan pada malam ini, mudah-mudahan membuahkan hasil kepada perhubungan yang baik di antara ibu bapa, guru-guru dan anak-anak kita seterusnya mencapai kecemerlangan yang diidam-idamkan. Sebab dalam bab ilmu sangat mustahak, kan? Sangat mustahak. Sebab kita nak anak-anak kita ni kalau tak pun macam kita, mungkin lebih baik daripada kita. Sebab cabaran pendidikan tak sama. Dulu dengan sekarang tak sama. Dulu kalau kita ingatlah, dulu cabaran kita belajar media sosial. Apa media sosial kita dulu? TV, radio, majalah. Itu ayat lagi. Tapi hari ini anak-anak kita, dia tak sebut TV pun tak sebut, radio lagi lah tak sebut. Yang disebutnya adalah gadget dan juga peranti-peranti dan juga pengisian seperti yang ada sekarang, Facebooknya, Whatsappnya, dengan Telegramnya, dengan TikToknya, dengan Instagramnya dan sebagainya. Okey, jadi itulah cabarannya yang paling besar. Apapun dalam keadaan cabaran-cabaran seperti ini, kan, peranan semua orang kena main peranan. Kalau cikgu bagi kerja, cikgu bagi tugasan, mak ayah simple, pastikan dia laksanakan tugasan. Itu je, semudah itu. Masalahnya kadang bila bagi, ibu bapa tak tanya pun dia ada tugasan ke tak. Anak-anak main handphone, anak-anak main gadget. Dah siap kerja ke belum? Dah. Ini bukan situasi awal dengan dia. Bila tanya, dah siap kerja ke belum? Dia kata dah. Sedangkan hakikatnya kerja tak siap. Mak ayah tak semak pun buku dia. Saya ingat saat yang paling merisaukan saya dulu memang pernah berlaku. Arwah abah saya buka beg saya, dia tengok satu-satu homework saya. Ini yang besar ni. Ni kenapa ni? Dia tanya. Jadi pentingnya kita dalam bahasa tu sebut cakna, ambil tahu. Sebab kita nak anak kita berjaya, kita nak anak kita jadi generasi yang berilmu. Generasi berilmu. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Itu sebab kita nak anak kita belajar, kita nak anak kita berjaya. Cabaran semakin hebat, tak seperti kita yang dulu. Jadi kita kena faham pendekatan. Hari ni anak-anak kalau kita ambil handphone, anak-anak dulu pukul 5 menggelinting-gelinting nak keluar rumah, nak main bola petang. Dan mak ayah masa tu tak bagi. Tetapi mak ayah hari ni kalau tengok anak-anak, dia boleh mengamuk sebab tak dapat password handphone mak dia. Dia mengamuk sebab dia tak dapat main gadget. Dia mengamuk, dia marah. Jadi itu keadaan tak sama. Sebenarnya boleh tak? Boleh, tetapi semuanya ada limitasi. Mak ayah kena pandai meletakkan batas kebenaran untuk membenarkan anak-anak kita terlibat dengan media sosial, terlibat dengan gadget, peranti dan sebagainya. Seandainya ini tidak dijaga,
Dia seolah-olah seperti kita menjadi seorang doktor yang gagal memberi preskripsi ubat yang tepat untuk pesakit kita. Kalau kita bagi kurang, kita bimbang tak ada kesan. Kalau bagi lebih, takut overdose, membawa pada penyakit-penyakit yang lain. Itu sebab mak ayah lebih kenal subjek matternya, iaitu anak-anak. Anak nombor 1 macam ni perangai, anak nombor 2 macam ni, anak nombor 3 macam ni. Jadi mainkan peranan masing-masing. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Fadil Ustaz atas penerangan yang panjang lebar sudah tadi. Jadi fahamlah kita bahawa perlunya ada hubungan yang baik dalam kalangan ibu bapa, guru dan murid-murid ini dalam melahirkan anak yang cemerlang dalam akademik. Penting ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, murid-murid ataupun calon-calon UPKK, boleh tolong angkat tangan tak? Kita nak tengok berapa ramai calon-calon UPKK yang hadir pada malam ini. Oh, baik, ada yang di sebelah sana dan di sebelah sana. Baik, jadi calon-calon ini semua mereka akan menduduki peperiksaan percubaan pada bulan November 27 hingga 30 November ada ujian percubaan, dan peperiksaan sebenarnya pada 16 hingga 23 Januari tahun 2024. Jadi anak-anak semua ni mengharapkan atau mengidamkan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan mereka. Betul tak? Nak cemerlang tak? Nak cemerlang tak? InsyaAllah. Jadi atas dasar itu kita nak minta Ustaz berikan sedikit tip ataupun ciri-ciri pelajar yang cemerlang yang kita nakkan, di mana mereka ini bukan sahaja cemerlang dalam aspek akademik, tetapi mereka juga cemerlang dalam aspek sahsiah, adab dan juga akhlak mereka. Silakan Ustaz. Jadi Imam Malik pernah begitu. Biar ilmu sikit, tapi jangan tak ada adab. Ilmu Malik kata. Maknanya bukanlah kata macam tu tak payahlah tuntut ilmu. Dia kata ilmu sikit tak. Maksudnya kalau ilmu sikit, adab pun tentu ada. Kalau lagi tinggi ilmunya, lebih tinggi adabnya. Itu sebab tadi di awal tadi Profesor Saubari tadi kata tentang hilangnya unsur takdib dia. Sebab Nabi pernah sebut dalam satu hadis, takdibu auladukum bisalasati asya. Takdibu, Nabi pakai istilah takdibu, didik tu, mendidik, konsisten mendidik kan. Kalau tengok tadi tu, takdibu tu maksudnya konsisten mendidik, tapi Nabi gunakan mendidik tu dengan perkataan takdib, berasal perkataan adab. Maknanya adabkan anak-anak kamu. Takdibu auladukum bisalasati asya. Adabkan anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertama, bihubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak sayang Nabi. Sebab kalau anak sayang Nabi, dia suka kat Nabi, tak adalah dia suka dekat Blackpink, tak adalah dia suka dekat artis-artis Korea sama dengan mak dia tengok back to back, tak adalah dia suka dekat artis-artis yang tak apa-apa hari ni. Bila dia suka dekat Nabi lebih daripada yang lain, dia akan cuba kaji perilaku sahsiah Nabi, dia akan nak jadi macam Nabi. Kedua, bihubi ahlihi, mencintai ahli keluarga Nabi, sayang ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang ahli keluarga Nabi kalau ahli keluarganya pun dia tak kenal? Dan yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan membaca ayat suci Quran. Sebab silibus ketika zaman Nabi didikannya adalah dengan Al-Quran. Tapi pada hari ini bukan hanya dengan Al-Quran, tapi juga ilmu-ilmu lain, termasuklah ilmu matematiknya, ilmu bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya, kan, dengan pendidikan seni, sains dan sebagainya. Maka penting diterapkan nilai-nilai adab dengan pembelajaran tadi. Itu sebab tadi kata dalam membentuk tu pentingnya mak ayah bantu adabkan anak-anak dengan caranya dengan menyemai nilai-nilai akhlak. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun.
Kalau tengok Imam Malik dulu mengajar, kita tengok macam mana. Imam Malik ajar bagaimanakah semua pelajar-pelajar dia perlu hormat pada guru. Kalau anak-anak tak hormat pada guru, percaya cakap saya, ilmu susah nak melekat pada diri dia. Dan kalaupun guru-guru tidak menyerapkan nilai adab, dia hanya sekadar belajar, ilmunya alhamdulillah, itu yang bila dia sampai ke universiti, ilmu insya-Allah, tapi hormat pada orang lain tak ada. Dan orang macam ni biasanya susah nak berjaya dalam hidup. Itu sebab penting, nilai-nilai adab ni penting. Kalau tengok Nabi, ada seorang sahabat, ada seorang sepupu Nabi, nama dia Abdullah bin Abbas, Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas belajar ilmu dengan Nabi, tetapi sayangnya ketika Nabi wafat, usia Abdullah bin Abbas ini ketika itu berusia 13 tahun. Dia tak sempat belajar lama dengan Nabi. Apa doa yang Nabi ajar? Kalau nak didik anak ni, Nabi ajar ambil tangan letak dekat dada. Letak dekat dada anak. Cuba letak tangan dekat dada anak, yang anak dekat-dekat dengan dia. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Mudah-mudahan dia faham, dia mahir dengan agama, dan dia mudah dapat ilmu. Ingat tak doa tu? Tak apa dah, tengok balik rakaman tu nanti. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan kalau anak perempuan, Allahumma faqiha fid din wa 'allimha ta'wil. Pegang dada anak tu baca, tak payahlah macam ni, tak baca, letak baca, insya-Allah. Dan disebabkan dia tu mudah suka dengan ilmu, hebatnya Imam Ibnu Abbas ni, setelah kewafatan Nabi, dia berguru dengan semua sahabat-sahabat Nabi. Anak-anak kita hari ni kalau tak suruh pergi sekolah, memang dia tak pergilah. Dia ni memang cari guru, dia cari sahabat-sahabat. Tetapi yang paling penting orang nak ingat adalah adabnya, akhlak dia. Dia nampak guru dia, nak naik kenderaan, dia carikan kenderaan. Kebetulan dia pun nak pergi tempat yang sama, dia kata dia dapatkan kenderaan. Naiklah kenderaan ini wahai guru. Bila gurunya naik kenderaan, dia tak naik kenderaan, tapi dia berjalan mengiringi gurunya yang menaiki kenderaan. Bila gurunya tanya, kenapa kamu tak naik sama dengan aku? Sesungguhnya Rasulullah mengajarkan aku beginilah adab menghormati guru kami. Bila sampai ke destinasi, guru ni turun, dia capai tangan Imam Ibnu Abbas yang masih muda, dia salam, dia cium tangan. Terkejut Imam Ibnu Abbas, kenapa kau salam cium tangan aku? Beginilah pula kami diajar caranya adab menghormati salah silah keturunan Nabi Muhammad SAW. Adab juga penting. Itu sebabnya kita kena jaga akhlak, kena jaga saksian. Itu sebabnya ayatnya ABC 2.0, anak baik lagi cerdik, kan? Ya, ABC tu ABC, anak baik lagi cerdik. Sebab nak bagi dah lah baik, cerdik pula. Ada yang baik, adab bagus, tapi tak berapa cerdik. At least ada baik dia. Daripada dah lah tak baik, bangang pula tu. Contohlah payah macam tu kan, tak bonding kepada kita kan. Mungkin ilmu dia main-main je kat sekolah. Adik-adik kalau nak main-main, dengar ni, kalau nak main-main daripada sekarang, berhenti sekolah, pergi kerja, cuci kereta, duduk kakak wash, main-main. Bila cikgu mengajar, main-main dekat belakang. Jawab lah. Ya betul. Kalau kita tengok kan, sebenarnya penting bila ada package tu dengan adab, insya-Allah senang hidup. Cikgu, minta maaf cikgu, saya tak faham cikgu, macam mana cikgu yang tu. Cikgu akan ajar, mudah email. Dia bukan je kata pandai ni, dia langsung tak tanya soalan, semua tahu. Oh, okey, tahu, senang je. Tak. Dia sebenarnya dia melibatkan adab. Ada tu langsung diam sampai ke sudah. Kelas cikgu tanya, kelas faham nak? Koma
lemah, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, tiba-tiba lumpuh kat kursi. Kan? So adab. Dan adab ni bukan hanya pada anak-anak, tapi pada ibu bapa pun kena ada adab ni juga dengan guru. Hari ni kadang-kadang berlaku di sekolah Seremban 8B. Bukan sekolah Seremban 2, sekolah Seremban 8. Anak-anak ambil gambar. Ini anak-anak yang berdiri depan kelas yang tak siap homework. Zap! Bapak pun datang petang tu buat peguam. Tolong jangan cabar maruah keluarga saya. Oh mak ayah. At the moment parents buat perangai macam ni, kita telah memulakan langkah merosakkan anak-anak. Anak-anak kalau menerima rotan daripada seorang guru, itulah rahmat terbesar dalam hidup. Sebab apa? Anak kita ditegur. Saya bukan suruh sebat atau apa semua, tak. Maksud saya, kalau dirotan anak kita, dipukul anak kita dengan cara yang dibenarkan lah. Sebenarnya itu satu rahmat sebenarnya. Once kita mempertahankan anak kita sebabkan kesalahan yang dia lakukan, itulah langkah-langkah awal kita merosakkan anak kita. Saya juga saya. Itu sebab bila hari report card day, hari bertemu ibu bapa, guru-guru kena jujur dengan ibu bapa. Ibu bapa tanya, macam mana anak saya cikgu? Jawablah dengan jujur dan tenang. Ini cikgu-cikgu mulalah skrip biasa. Dia ni okey sebenarnya. Okey, cuma ialah kan banyak main. Tapi kalau dia usaha lebih sikit, insya-Allah dia boleh berjaya. Itulah ayat cikgu. Nampak tu. Cakap je tu terang. Macam mana dengan budak anak saya ni? Macam ni lah, saya tengok macam tak ada harapan dah ni. Tak maksud saya itu, saya lebih-lebihkan lah. Cakap saya memang tak tahan dengan budak ni. Saya hari-hari doa, bilalah budak ni nak pindah sekolah. Macam mana dengan anak saya cikgu? Macam ni lah. Ini senarai kemungkaran yang anak cik buat dekat sekolah setakat hari ni. Ayahnya macam astagfirullah. Bapa pun pandang anak lain. Kau faham? Menada. Jadi anak tak berani buat hal. Jujur je beritahu. Sebab bak kata pepatah Cina. Tak payahlah cakap Cina, cakap Melayu lah. Dia kata orang yang menegur saya adalah guru saya. Orang yang memuji saya adalah musuh saya. Teguran ni sebenarnya membawa pada didikan yang baik. So benarkanlah anak-anak kita ditegur, supaya daripada situ kita dapat memperbetulkan. Anak yang berusia daripada darjah 1 sampai tahun 6 ni, inilah tempoh kritikal untuk kita develop bentuk akhlak-akhlak awal dia. Sebab bila masuk sekolah menengah, dia dah mula nak mencipta pribadi dia. Jadi kalau pada awal kita biarkan dia tercari-cari pribadi mana yang baik, kita bimbang anak-anak kita akan merosakkan diri. Imam Malik sebut biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Imam Malik juga ada seorang anak murid nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim mengabdikan dirinya belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Cuba fikir. Itu sebab kita daripada kecil dulu kita pergi berguru, pergi rumah guru macam mana? Kita bukan terus pergi rumah guru. Mak ayah pergi mengadap, menyembah dulu guru tu, minta tolong terima anak ni belajar ngaji. Tolonglah ajar anak saya. Saya ni tak adalah apa sangat. Takut tak dapat tolonglah. Saya berharap sangat merayu. Siap bagi. Ini rotan. Kalau anak saya buat hal, rotan lah. Jangan mati sudah. Macam tu sekali. Dulu. Dan anak-anak setiap malam lepas maghrib pergi. Mak ayah kata, kau nak jadi kafir, kau jangan ngaji. Pergi ngaji. Jalan kaki ramai-ramai. Bawa rehal dengan mukadab, bawa rehal dengan Quran. Tak tahu kenapa rumah ustaz dulu-dulu semua lalu kubur. Tak tahu faham. Lalu kubur, lalu pokok buluh. Lalu pokok buluh. Tak apa ramai ustaz di rumah dekat dengan kubur. Dulu
dulu macam tu. Mana ada macam sekarang jalan terang macam ni. Kita jalan ramai-ramai, dia ambil baca bismillah, bismillah. Di tempat ni, pokok besar ni, pokok jati, macam-macam lah. Tapi dulu tetap pergi setiap malam tanpa gagal belajar dengan guru. Sekarang semua kat ujung jari, YouTube lah, apalah, dekat dalam TikTok pun boleh mengaji. Tapi sebenarnya pentingnya ada, jagalah anak itu. Wallahu a'lam. Baik, anak-anak yang sedang menonton sekarang ya, sedarlah bahawa perlunya adab itu dipelihara. Bukan saja kita menjaga adab kita dengan guru, tetapi jangan dilupa adab kepada ibu bapa kita. Ya, kerana itulah penting. Ya, restu daripada kedua ibu bapa kita itu boleh menentukan gagal berjayanya kita di dunia dan di akhirat. Jadi Ustaz, kita lihat sekarang ni kadang-kadang kita dah didik mereka ni dengan baik, dengan beradab. Guru telah memainkan peranannya, ibu bapa di rumah pun telah memainkan peranan mereka. Tetapi oleh kerana terdapatnya perkembangan teknologi yang sangat pesat, di mana ada dalam kalangan murid-murid sendiri, mereka ni ada handphone sendiri. Handphone pula tu mahal kot, kalah je. Ada iPhone dan sebagainya, dan mereka ini terdedah dengan banyak perkara di media-media sosial. Sekarang nak cari apa saja senang, type saja di Google dapat. Ni kan pula ada chat GPT, tanya apa saja boleh dapat. Jadi Ustaz, boleh tak Ustaz kongsikan apakah halangan-halangan yang boleh menyebabkan anak-anak tadi gagal ataupun memberi kesan kepada kecemerlangan mereka dalam akademik? Kita terus terang semua tahu isunya sama. Anak-anak kita ni kalaulah main game tu zikir, dah ramai anak kita jadi wali dah. Dia main game ni, dia main dengan kawan dia, tak makan pun tak apa. Kalau mak ayah tak tegur, subhanallah, 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 berjalan atas air dah budak, jadi wali dah. Sebab tak berhenti. Dia boleh buat tu, dia boleh buat. Tapi kena faham, saya analogikan teknologi ni, dia macam kita mendayung sampan. Maka kadang-kadang kita rasa cara kita menghalang anak ada kita stopkan teknologi pada anak kita. Kita membina lah empangan, tembok untuk sekat air tadi. Teknologi ni ibarat air yang mengalir lah. Kita pun sekat. Tapi kita tak faham, yang kita tak sedar, air yang datang pada zaman teknologi ni menghempas. Ada yang air yang deras, ada air yang siap dengan tenaganya, dengan elektriknya, dengan menghempasnya. Dan apabila kita membendung dengan cara lama, membina tembok itu, cara tak langsung, tiba tanpa kita sedar, dia menghempas sehinggalah tembok tu jadi pecah. Bila tembok tu jadi pecah, bukannya anak dengan kita pun hanyut sama. Maka maksud saya nak sampaikan, dalam bab teknologi, kita kena ajar anak kita cara mendayung pada apa juga keadaan air yang mendatang. Nak dayung kalau air tenang macam ni. Kalau air ni siap ada elektrik, kau kena hati-hati, jangan kau sentuh air tu. Kalau kau bawa air, kalau air laju, cepat-cepat bawa ke tepi, berpaut pada dahan yang sempat kita ambil, Al-Quran dan Sunnah. Maka nak bagi tahu, dalam bab gadget, boleh bagi anak kita main game, boleh bagi anak kita gunakan gadget peranti, tetapi mesti dengan kawalan. Boleh main game pukul berapa? Kita letakkan. Boleh main game antara pukul 4 sampai pukul 5. Pukul 5 sampai pukul 6.30 wajib kau pergilah main apa, berpeluh ke, jogging ke apa ke. Kemudian 6.30 kalau sebelum maghrib mesti dah balik. Malam mesti mengaji. Lepas dah mengaji, lepas maghrib mengaji, lepas mengaji, makan, lepas makan buat homework ataupun baca satu subjek, apa yang boleh buat. Maknanya ini mesti dilakukan. Kalau kita biarkan, percaya dekat saya, anak-anak kita akan dihanyutkan oleh teknologi.